jelas. Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazzin melakukan azan, sama ada muazzin betul, muazzin yang rasmi, tak rasmi, kat rumah tu tak rasmi lah, suami ke, anak lelaki ke, terpulang, kemudian selawatlah ke atasku. Nabi kata berselawatlah ke atasku. Sesungguhnya sesiapa, mula Nabi kata sebutlah sebagaimana disebutkan ya. Habis tu boleh berselawat satu kali ke berapa kali ke, kemudian mohonlah kepada Allah agar aku mendapat wasilah. Di mana Nabi pesan mohonlah kepada Allah agar aku mendapat wasilah. Masya Allah. Baru kita faham sebenarnya doa yang kita baca tu, yang kita baca doa bagi menjawab azan tu, cuba kita perasan tak apakah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Apa maksud dia? Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Biasa kalau TV tu kita akan dengar terjemahan tu. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kemudian apa sambungan doa tu? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Masya Allah. Ya Allah, kunyakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan kehormatan. Wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'antah. Dan letakkanlah bagi ni di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Pasti syafaatku merangkuminya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, kita dituntut untuk membaca doa tersebut kerana Nabi kata, dan setelah habis azan, kita boleh selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun tak letak Sayyidina pun tak ada masalah. Janganlah bergaduh pasal letak Sayyidina, tak letak Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Allahu Akbar. Okey, jadi bersalawat kemudian mohon wasilah. Yang sebagaimana yang terkandung dalam doa selepas azan. Kerana Nabi kata, kemudian mohonlah kepada Allah agar aku mendapat wasilah. Apa maksud wasilah? Mendapat wasilah ni perantaraan. Perantaraan apa? Nabi tu adalah wasilah kita untuk dapat pengampunan Allah. Nabi adalah perantaraan kita untuk dapat syurga Allah. Nabi adalah perantaraan kita untuk dibelas kasihan. Di mahsyar kelak, Nabi adalah wasilah perantaraan yang akan memohon dengan Allah. Ya Allah, bahkan memang ada kisah-kisah berkenaan dengan golongan yang telah pun diperintahkan Allah untuk dicampakkan ke neraka. Namun Nabi Muhammad SAW dengan amalan orang tersebut, mungkin ada amalan tertentu, Nabi pergi meminta-minta, merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sekian, maafkanlah dia ya Allah, kasihanilah dia ya Allah, dia di kalangan umatku ya Allah. Maksudnya begitu. Di mahsyar kelak. Jadi Nabi kata, barang siapa yang memohon wasilah untukku, Masya Allah, sesungguhnya ia adalah satu kedudukan di syurga yang hanya layak kepada seorang hamba saja. Yang layak untuk dapat wasilah ni hanyalah seorang hamba saja. Aku berharap agar aku adalah orang tersebut, Nabi kata. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi bersabda, mohonlah untukku supaya aku jadi wasilah. Kerana Allah hanya kurniakan wasilah itu kepada seorang manusia saja. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Aku berharap agar aku adalah orang tersebut. Sesiapa yang memohon wasilah untuk aku, maka syafaatku akan diberikan kepadanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita doa, ya Allah jadikanlah aku wasilah. Maksud di mahsyar kelak. Di dunia ni ialah kita ni perantaraan untuk rezeki anak-anak, perantaraan untuk kawan-kawan, perantaraan untuk orang susah. Itu di dunia semua orang boleh jadi wasilah. Kadang kita sebut wasilah ni perantaraan. Kalau bahasa mudah untuk kita faham. Kadang-kadang bila kita bagi sedekah pada orang susah kan, dia kata, terima kasih. Tak apa, saya ni perantaraan Allah je. Saya bukan apa-apa pun. Ini pun duit datang daripada Allah, rezeki daripada Allah. Macam tu kan. Semuanya datang daripada Allah. Jadi saya ni perantaraan saja. Ya, itu tak salah. Tapi di mahsyar kelak, hanya seorang saja yang Allah akan pilih untuk jadi perantaraan. Untuk jadi wasilah. Hanya seorang saja. Nabi sebut, dan selepas azan tu selawat. Lepas tu bacalah doa, mohonlah supaya aku menjadi wasilah. Kerana hanya seorang saja yang Allah akan pilih jadi wasilah. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Kerana kita tahu apa? Kalau wasilah, bila Nabi jadi wasilah, Nabi boleh tolong seramai mungkin. Tak ada batasan. Nabi boleh tolong, tak ada batasan, tak ada limit. Boleh tolong 20 orang ke, 70,000 orang ke, 7 juta ke, 7 bilion, tidak. Nabi tidak ada batasan. Itu kelebihan yang diberikan
Allah Subhanahu Wa Taala khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi pemberi syafaat, jadi wasilah. Jadi subhanallah, rupanya setiap kali lepas azan tu adalah permohonan kita kepada Allah supaya Allah pilihlah Nabi Muhammad jadi wasilah. Dan Nabi kata, siapa yang meminta dengan Allah supaya aku jadi wasilah, maka dia berhak untuk dapat syafaatku. Allahu Akbar, subhanallah. Belum jawab soalan lagi tu ya. Rasa macam seronok, rasa macam bahagia bila kita tahu hakikat azan yang begitu banyak hikmah-hikmah, begitu banyak ilmu, begitu banyak fadilatnya. Yang sama ni kita dengar biasa je. Berapa kali kita dengar azan setiap hari? 5 kali. Seminggu berapa kali? 5 kali 7, 35 kali kita dengar. Sebulan, setahun, daripada kecil sampai sekarang, dah berapa juta kali kita dengar azan kan? Subhanallah. Namun dalam banyak-banyak kali tu, berapa kali kita benar-benar khusyuk menghayati azan, kita benar-benar menikmati manisnya dengar azan tu. Bila dengar azan sampai boleh menangis. Pernah tak muslimin-muslimat, tuan-tuan puan-puan, dengar azan menangis? Pernah tak? Dengar azan, sedap tak sedap nombor 2. Sebab bukan suara itu yang menyentuh hati kita, tapi kalimah-kalimah tersebut. Bila kita dengar, ya Allah sayunya, contohnya kan, Masya Allah. Kadang-kadang kita boleh rasa begitu feel macam tu luar biasa bila kita dengar azan di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Tapi insya-Allah lepas ni, bila kita dah memahami fadilat dan kelebihan azan, kenapa Rasulullah suruh sangat kita jawab azan, kenapa Nabi suruh sangat kita baca doa selepas azan, sebab itu laluan untuk kita dapat pertolongan Nabi di mahsyar kelak dan untuk kita mendapat syurga Allah. Okey, subhanallah. Seterusnya, jawapan. Kita akan pergi pada jawapan. Okey. Syekh Abdul Karim Khudair menyebut, azan yang diperdengarkan dari suatu alat di mana azan tersebut ada secara langsung, live, dari Masjidil Haram contohnya, melalui radio atau dari salah satu masjid besar di kota tertentu yang disiarkan secara langsung melalui radio, maka ia dianggap sebagai azan hakiki dan diperintahkan untuk menjawab. Azan secara live melalui radio tersebut adalah melalui alat pembesar suara. Namun jika azan tersebut adalah hasil rakaman di kaset atau CD dan bukan secara langsung, maka muazzinnya kita anggap seperti tidak ada. Maka azan seperti ini tidak perlu dan tidak dianggap seperti hukum azan. Tidak perlu dijawab dan tidak dianggap seperti hukum azan. Baiklah, tapi kita tengok kesimpulan. Sebelum tengok kesimpulan, kita tengok bagi dulu. Ni. Yang pertama, Syekh Abdul Karim Khudair menyebutkan azan yang diperdengarkan melalui radio ataupun TV yang secara live. Yang ini kalau kita tengok live daripada Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, kita akan tengok 5 kali sehari memang ada azan. Walaupun melalui telefon atau radio ataupun ni, tapi azan tu adalah azan live, direct. Serentak di azan sana dan sampai kepada kita. Maka ketika itu kita hukum ke atas azan. Sunat muakkad yang sangat dituntut untuk menjawab doa itu terkira. Subhanallah. Dia macam azan ria. Sebenarnya samalah macam muazzin kita kan. Muazzin kita kalau di masjid di surau, kalau dia azan tanpa pembesar suara, kita tak dengar. Tapi pembesar suara itulah yang menyampaikan suara tersebut kepada kita. Jadi kalau kita nak dengar suara azan di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, memang kita tak dengar. Tapi yang menyampaikan suara itu adalah melalui telefon, melalui internet, melalui YouTube. Melalui YouTube mungkin tak secara langsung, tapi ada yang secara langsung. Melalui FB Live contohnya. Maka kalaulah begitu, maka ia dikira sebagai azan yang real macam kita dengar. Subhanallah. Kemudian Syekh ini menjawab, azan yang rekod automatik macam yang kita buat ni, ia tidak sama. Ia tidak sama kedudukannya seperti azan ria. Sebab muazzin tu tak ada, Bilal tu tak ada. Ia adalah satu rakaman yang dilakukan secara konsisten lah. Maksudnya masuk je waktu automatik. Subhanallah. Okey, tapi kita tengok kesimpulan ni. Subhanallah. Walaupun begitu, kami berpendapat. Ini adalah pendapat daripada pendapat daripada penulis dan juga pakar-pakar yang berada di Jabatan Mufti Wilayah. Selama mana kita mendengar azan dari radio sama ada secara rakaman atau live, maka hukum sunat menjawab adalah lebih aula, lebih utama.
kerana ia sejuzuk daripada syiar agama Allah yang dikumandangkan. Begitu juga kadar penyampaian azan melalui radio dan TV jauh lebih meluas berbanding dengan azan di sebahagian masjid semata-mata. Kedua-duanya sama ada di masjid atau di radio dan TV adalah penting untuk menyedarkan ummah berkenaan dengan panggilan solat. Subhanallah, semoga Allah kurniakan kita menjadi hamba-Nya sentiasa mendirikan solat serta keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kesimpulan tu kita boleh ambil kesimpulan. Maksudnya tetap sunat. Hukumnya kita menjawab azan walaupun yang kita dengar melalui TV. Sebab TV kalau kita rasanya kalau TV Malaysia ni memang rakaman lah. Bukannya langsung sebab kita tengok suara sama, audio sama, video sama dia yang keluar. Bukannya setiap kali azan tu TV tu akan ada muazzin, akan azan tidak. Tapi ia adalah rekod. Maka kesimpulan yang yang ditulis dalam melalui Jabatan Mufti Wilayah, hukumnya tetap sunat untuk menjawab. Subhanallah, tetap insya-Allah dapat amalan-amalan hasil daripada jawapan azan, doa, selawat kita selepas azan tersebut. InsyaAllah, Alhamdulillah, mudah-mudahan boleh menjawab ya persoalan tersebut. Ada juga yang kata, Ustazah, saya rumah kami tak ada muazzin langsung, harap telefon tu je lah. Bila telefon tu bunyi azan tu, kami pun jawab sebab tak ada lelaki. Ayah dah meninggal, adik-beradik perempuan saja.